Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama-sama dengan Ustaz dalam kelas Pendidikan Islam tahun 6. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulakan kelas kita pada kali ini, marilah bersama-sama kita mendatangkan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, marilah kita teruskan kelas kita pada kali ini bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Farhan bin Jaafar. Okey, pada kali ini kita nak belajar bidang sirah, tajuk perjanjian Hudaibiyah. Baiklah anak-anak, sebelum kita teruskan lagi pelajaran kita, mari kita tengok dulu apa itu perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah berasal daripada nama tempat, iaitu satu tempat yang bernama Hudaibiyah berada di antara Mekah dan juga Madinah. Kamu boleh lihat di dalam buku teks muka surat 135 pun ada gambar yang dipaparkan di manakah Hudaibiyah itu berada. Okey, Ustaz akan baca buku teks, okey, dan kamu boleh buka muka surat 136. Kamu boleh mendengar atau baca bersama-sama dengan Ustaz. Okey, latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Di mana Zulhulaifah? Zulhulaifah, kalau kamu melihat di dalam buku teks muka surat 136, okey, di situ kamu boleh lihatlah. Okey, tengok kerja. Dia berada berdekatan dengan Madinah. Ni. Nampak tak kerja tu? Okey, Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Okey, oleh itu baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Thaniyatul Mirar, okey, berhampiran dengan Hudaibiyah, apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan di sini. Baginda dikunjungi Budail bin Waraqah Al-Khuzai yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi. Wah, takutnya mereka
Antaranya Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan ke musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Makkah untuk menunaikan umrah. Okey, kita tengok next slide dia. Pengertian perjanjian Hudaibiyah. Okey, yang ini kita perincikan dia agar kita lebih jelas sebenarnya perjanjian Hudaibiyah ni apa. Perjanjian Hudaibiyah ni berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah dan ditandatangani antara pihak musyrikin Mekah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah ni. Okey? Sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah bersama 1400 orang Islam menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Okey. Apabila pihak musyrikin Mekah mendapat tahu hal ini, wakil mereka datang. Okey, wakil mereka datang menemui Rasulullah untuk mengetahui tujuan kedatangan orang Islam ke Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman ibnu Affan ke Mekah untuk menjelaskan tujuan tersebut kepada wakil pihak musyrikin. Okey. Kamu boleh tengok muka surat sebelahnya, muka surat 137. Okey, dia mula pada bawah. Okey, baginda mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan. Siapa yang kena tahan tu? Sayyidina Uthman kena tahan. Wah. Jadi dia hantar ramai-ramai, Nabi tak ditahan-tahan, tapi bila hantar Sayyidina Uthman, dia orang tahan Sayyidina Uthman. Okey, lalu tersebarlah berita Sayyidina Uthman ni dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin untuk berbai'ah. Berbai'ah ni maksudnya berikrar, untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan sebagai Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Okey, selepas itu kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Okey, apabila berita berkenaan dengan Bai'atul Ridwan itu telah pun tersebar, musyrikin Quraisy berasa sangat takut, rasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termenterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan yang mereka bawa tu dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Tak cakap banyak dah. Diamlah. Apa yang Nabi Muhammad memberitahu dah, itu adalah perintah pada Allah kan. Hanya berdiam diri. Akhirnya isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Okeylah anak-anak. Okey. Apa yang kita ceritakan tadi, yang Ustaz bacakan tadi, kesimpulan dia, Uthman bin Affan ditahan dan tersebar berita bahawa beliau telah dibunuh. Orang Islam pun berikrar untuk menuntut bela atas kematiannya
dan ikrar ini dikenali sebagai bai'atul ridwan. Apabila mendengar berita ini, pihak musyrikin pun membebaskan Sayyidina Uthman bin Affan dan menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan orang Islam. Okey, perundingan ini membawa kepada berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Okey. Kamu boleh tengok di sini ada kronologi yang ustaz dah ambil lah daripada sumber-sumber di internet ni. Kronologi macam mana yang kita ceritakan tadi tu. Okey, kamu boleh tengok Gaza ni kronologi perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW bermimpi, dia masuk ke sini kan. Rasulullah bermimpi masuk ke Masjidil Haram dan menaikkan umrah. Kemudian pada hari Isnin bulan Zulkaidah tahun 6 Hijrah, Nabi bertolak ke Mekah dengan 1,400 orang sahabat. Rasulullah SAW dan sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Mereka turut membawa binatang korban untuk menzahirkan niat melaksanakan umrah. Kedatangan rombongan Rasulullah SAW diketahui oleh musyrikin Mekah. Kemudian mereka tidak membenarkan rombongan ini memasuki Mekah. Khalid Al-Walid bersama 200 tentera cuba menghalang rombongan di Qura Al-Ghanim. Rasulullah SAW dan rombongan melalui jalan lain dan berhenti di Hudaybiyah. Baginda dikunjungi oleh Budail bin Waraqah. Beliau menjadi menjadi perantaraan antara Rasulullah SAW dengan musyrikin Mekah. Okey, pihak Quraisy mengantar beberapa orang untuk memastikan niat sebenar rombongan tu. Takut ramai sebenarnya rombongan tu dia hantar dia punya utusan dia. Kemudian mereka berjaya diyakinkan kedatangan Rasulullah dan para sahabat untuk menunaikan umrah. Okey. Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Uthman berunding. Beliau ditahan selama beberapa hari dan tersebar berita kematian beliau. Okey, tapi sebenarnya tak mati Lepas tu Rasulullah bersama-sama dengan orang Islam buat bai'ah atau ikrar, iaitu nama dia bai'atul ridwan. Itulah dia. Okey, kamu boleh tengok buka surat, buku teks muka surat 138. Yang ini isi perjanjian Hudaybiyah dan kesannya. Okey, kita baca isi, kita baca kesan dia macam dalam buku teks. Okey, isi perjanjian dia yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata ni maksudnya kedua-dua pihak tidak boleh terlibat dengan apa-apa pun peperangan. Tak boleh terlibat. Tak boleh terlibat dengan apa-apa sahaja jenis peperangan. Okey. Okey. Dia punya kesan dia daripada yang pertama tu, tidak boleh dia gencatan senjata selama 10 tahun tu. Yang pertama dia punya kesan dia, pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan, kan? Nampak tak kesan dia tu? Okey, yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Pada tahun yang itulah 1400 pada tahun ke-6. Pada tahun ke-6
hijrah tu. Tak boleh. Tak boleh melakukan umrah lah, tidak boleh menunaikan umrah. Okey. Dia punya kesan dia, keazaman. Orang Islam tak dapat dah nak buat apa ni, nak menunaikan umrah pada tahun tu, tapi dia berazam lah. Keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Okey, yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain selain daripada peperangan. Okey, Nabi mengambil peluang menjalankan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Ni ada peluang dia. Okey, isi yang keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi Muhammad SAW tanpa kebenaran walinya ataupun ahli keluarganya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Kalau keluarga tak bagi, kena pulangkan balik. Isi yang kelima pula, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad SAW yang datang ataupun pergi kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Tapi nampak macam berat sebelah, tapi ada kesan dia. Kesan dia yang pertama, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Yang kedua, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Nampak? Sebab nampak di situ, kalau dah kalau orang Islam dah balik kepada orang Quraisy, okey, orang bukan Islam, orang Nabi kata apa nak duduk dalam agama Islam ni kan. Maksudnya dia dah berpaling tadah lah kan. Okey, malah lebih membahayakan agama Islam tu sendiri. Okey, terusnya inilah dia punya tu, antara dia punya yang kita dah baca tadi lah kan. Jadi isi perjanjian Hudaibiyah tu, yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. 10 tau. 10 tahun lama. Dalam dunia ni, tak silap ustaz, ada satu negara lah yang gencatan senjata sampai sekarang, iaitu negara Jepun. Dia tak boleh hantar, tidak boleh terlibat mana-mana peperangan. Okey, tapi tak tahu dah berakhir ke belum gencatan senjata tu. Okey, yang kedua, orang Islam dibenarkan memasuki Mekah pada tahun berikutnya, tinggal di Mekah selama 3 hari sahaja dengan hanya membawa senjata bersarung. Okey, orang Islam masa tu dibenarkan masuk Mekah pada tahun berikutnya. Okey, tahun ke-7, ke-8, ke-9 tak apa. Ke-8 hijrah tu tak apa. Tinggal di Mekah pun hanya selama 3 hari saja dengan hanya bawa senjata bersarung. Maksudnya bawa pedang tapi dalam sarung, tak boleh hunuskan pedang. Bekerjasama kepada perkara-perkara yang membawa kebaikan. Okey, orang Quraisy yang lari kepada pihak Islam tanpa kebenaran keluarga hendaklah dikembalikan semula kepada keluarga dia. Manakala orang Islam yang lari kepada pihak Quraisy tak payah dikembalikan. Okey, nampak macam berat sebelah kan, tapi tak apa. Sebenarnya semua tu sebenarnya memberi hikmah kepada orang Islam, sebenarnya kepada agama Islam sendiri. Kedua-dua pihak boleh membuat perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab, tetapi tidak boleh membantu di dalam peperangan. Okey, itu kita baca tadi tu. Okey, hikmah dia yang pertama, perkembangan syiar Islam, berkembangnya syiar Islam tu, berkembangnya syiar Islam. Kedua, kehidupan masyarakat aman dan damai, tanpa pertumpahan darah tadi. Dia tidak berperang, maka dia tidak berperang, maka orang Islam ni dia bebaslah untuk berdakwah. Okey, dan bebaslah untuk menjalankan kehidupan seharian dengan aman dan damai. Pengiktirafan Rasulullah dan negara Islam di Madinah. Okey, bila ada perjanjian tu, maka mereka mengiktiraflah Rasulullah dan negara Islam di Madinah tu. Kemudian membuka jalan kepada pembebasan Mekah daripada musyrikin Quraisy. Itu kita akan belajar pada tajuk
seterusnya, macam mana boleh berlaku? Macam mana boleh berlaku pembebasan Mekah tu? Itu tajuk-tajuk akan datang. Sabar, tunggu. Okey, orang Islam dapat membuat perhubungan dengan kabilah Arab yang lain. Okey. Baiklah. Kamu boleh tengok dalam slide. Yang inilah dia yang tadi sekali lalu lah. Kita dah baca tadi sebenarnya. Ustaz pun dah terangkan tadi sebagai penarik lah. Penarik pada kamu boleh tengok lah. Boleh tengok. Okey. Ini pun sama hikmah ada tadi. Hikmah perjanjian Hudaibiyah kepada pembangunan ketenteraan. Okey, kekuatan ketenteraan Islam bertambah daripada 3,000 kepada 10,000 orang hanya dalam tempoh 2 tahun sahaja. Itu bermakna begitu ramai orang Quraisy memeluk agama Islam. Okey, mewujudkan suasana aman antara kerajaan Islam Madinah dan musyrikin Mekah. Tidak berperang dah. Okey. Itulah dia. Okey, kesan daripada perjanjian Hudaibiyah ni. Okey. Yang pertama, musyrikin Quraisy semakin lemah. Bila dah ramai orang Quraisy masuk Islam, mereka dah tak ada dah kekuatan di situ. Bukan tak ada, kurang kekuatan dia. Okey, Islam berkembang dengan begitu meluas sekali. Okey. Seterusnya, orang Yahudi yang khianat diusir daripada Madinah. Dan Madinah menjadi semakin maju. Okey. Kamu boleh tengok buku kamu, iktibar daripada hikmah ni. Okey, iktibar dia. Okey, kita tengok gambar awan yang pertama tu. Tengok curser tu. Nampak? Sebagai seorang pemimpin, bijak merancang dan mengatur strategi. Tengok strategi Rasulullah macam mana. Nampak orang fikir mula-mula nampak macam berat sebelah, tapi sebenarnya strategi Rasulullah tu dia lebih detail, lebih ke hadapan lagi. Okey. Ada pun strategi dia. Okey. Mengatasi masalah dengan tenang dan rasional, tidak terburu-buru. Membuat satu tindakan, tidak terburu-buru dalam membuat satu kesepakatan ataupun persetujuan. Nampak tu. Kemudian bijak membuat sesuatu keputusan. Keputusan Nabi tu begitu tepat dan teliti sebenarnya. Okey. Seterusnya kamu tengok ini, sebagai seorang yang dipimpin. Maksud dipimpin sebagai seorang rakyat lah kan, ataupun umat dia. Taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Darjah 5 kita dah belajar dah hadis kan. Taat kepada pemimpin. Okey. Berganding bahu dan menyokong pemimpin. Okey, lagi tak langgar syarak, kita berganding bahu. Okey. Mengamalkan toleransi. Toleransi ni maksudnya bertimbang rasa. Bertimbang rasa, bukan pentingkan diri sendiri, tidak mementingkan diri sendirilah. Okey, yang bawah, sebagai seorang muslim, okey, mentaati perintah Allah dan Rasul. Nampak? Kita dituntut lah. Dituntut supaya mentaati perintah Allah dan Rasulullah, Rasulnya. Okey, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Jangan hanya melepaskan batuk di tangga. Okey. Menepati janji. Jangan memungkiri janji. Seorang Muslim kenalah menepati janji. Okey. Apa yang budak bawah tu kata dalam buku ni, tengok bawah tu. Perjanjian Hudaibiyah mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian, dakwah Islam semakin berkembang, dan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Okey.
Prinsipal perjanjian Hudaibiyah ni memberi iktibar kepada kita. Ada 3 dia. Yang pertama, bekerjasama. Yang kedua, taat kepada ketua. Dan ketiga, menepati janji. No? Okey, nanti dulu. Jadi rumusan daripada peristiwa ini, daripada pembelajaran kita pada kali ini, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW telah membawa kepada termenterainya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Okey, itu dia punya rumusan dia. Baiklah, sekarang kita tengok latihan dia. Nanti Ustaz akan bagilah soft copy dalam WhatsApp masing-masing, dalam grup kita lah. Okey, untuk kamu buat tulis dalam buku pendidikan Islam, latihan pendidikan Islam 2 ataupun PI 2. Okey, dia punya arahan dia, tulis jawapan yang betul yang mengandungi isi perjanjian Hudaibiyah. Tu dia, tulis jawapan yang betul mengenai isi perjanjian Hudaibiyah. Tadi kita dah baca kan. Kamu boleh buka buku teks muka surat 138. Kalau malah buka buku teks, kamu boleh dengar balik video ustaz ni. Okey, yang pertama, gencatan apa dia selama 10 tahun. Okey, ustaz baca yang atas dulu. Yang petak ni, tengok kerja Nabi Muhammad. Yang kedua, perjanjian. Yang ketiga, Quraisy. Yang keempat, senjata. Yang kelima, umrah. Okey, kita baca ayat dia. Yang pertama, gencatan apa dia selama 10 tahun. Okey, nombor 2, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan apa dia pada tahun itu. Okey. Yang ketiga, orang apa dia? Kan? Mekah yang datang kepada pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Yang keempat, sesiapa daripada pihak apa dia yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Yang kelima, kedua-dua pihak bebas membuat apa dia dengan pihak lain. Okeylah anak-anak. Jadi itulah dia apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Okey, jadi ustaz harap kalau kamu tak faham apa yang kita belajar tadi, kamu boleh ulang balik video ini, ataupun kamu boleh buka muka buku teks, kamu boleh baca, ataupun kamu bolehlah tengok baliklah video ni. Tu cara dia pun kan. Tengok video ni ataupun kamu buka buku teks. Okey, kamu punya latihan, jangan lupa buat. Okey, jangan lupa buat latihan tu. Okeylah. Jadi ustaz ucapkan terima kasih kerana menonton video ini. Sekiranya kamu tak faham juga, kamu bolehlah berhubung dengan ustaz dalam grup WhatsApp kita dan tanya ustaz teruslah. Nanti ustaz akan terangkan. Berkenaan latihan ni, kamu boleh salin dalam buku pendidikan Islam 2. Sekiranya kamu tidak ada mesin pencetak ataupun printer, kamu boleh salin saja. Nanti
Ustaz akan semak lah bila kita sudah berjumpa lagi, ataupun nanti Ustaz akan kutip buku latihan kamu. Jadi sampai sini sajalah. Sampai sini sajalah kelas kita pada kali ini. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.